Baik, dalam kisah lain lagi, di bawah muka surat 513, seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW yang sedang berada di masjid. Lelaki itu memanggil, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Rasulullah SAW memalingkan wajahnya daripada orang itu. Lalu dia datang untuk menghadap Rasulullah SAW. Setelah dia mengucapkan ikrarnya sebanyak 4 kali, Rasulullah SAW memanggilnya seraya berkata, "Apakah engkau dihinggapi penyakit gila?" Jawab lelaki itu, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu seorang yang muhsan?" Muhsan ni maksud dia lelaki yang yang dah kahwin, tapi dah kahwin dan pernah bersetubuh, maksudnya pernah merasa persetubuhan yang halal dalam tempoh perkahwinan melalui jalan pernikahan, itu dipanggil muhsan. Kalau orang dah kahwin saja belum pernah bersama, itu tak dikira sebagai muhsan. Baik, jawab lelaki itu, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Bawa dan rejamlah dia." Baik, ni kes lain, di mana lelaki itu mengaku pernah berzina dan kemudian dia mengaku dia adalah muhsan. Maksudnya orang berzina dalam Islam dia ada dua kaedah hukuman. Beza antara orang yang dah kahwin dengan yang belum kahwin. Orang yang dah kahwin, kalau dia berzina maka dia kena direjam sampai mati. Buatlah macam mana pun, memang dia akan menghadapi penyakit tu, dan satu lagi dia akan bawa penyakit tu kepada pasangan dia yang tak bersalah, tak berdosa. Baik. Jadi sekarang ni itu dari konsep dari segi muhsan untuk hukuman rejam, kan. Dari segi Islam, orang kalau dah kahwin tiba-tiba berzina ni pasal apa? Kita tanya, buat apa sampai berzina? Pasal dah ada pasangan, buat apa pergi berzina dengan orang lain? Dia tak ada sebab. Jadi melampau perbuatan dia di sisi Allah, dia melampau, dan dia memang orang yang telah pun sangat dikuasai oleh nafsu yang tak terkawal, maka dia layak untuk direjam sampai mati. Tapi kalau orang belum kahwin, kita katakan masih boleh dimaafkan dengan kita rejam, mudah-mudahan dengan kesakitan rejam, dengan kesakitan di rotan, di sebat itu, dia akan melupakan kenikmatan zina yang dia pernah rasakan dan dia tak akan ulang lagi, dan dalam masa yang sama jadi iktibar kepada orang lain. Baik, kita selesaikan poin ini dulu sebelum jawab soalan daripada Yus. Baik, keadaan di atas adalah bagi pelaku maksiat itu sendiri. Bagi orang lain, kita telah mengetahui bahawa apabila dia seorang yang dikenali sebagai orang baik, disunatkan supaya menyembunyikan maksiat yang dilakukannya. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Oleh itu, kesnya tidak boleh dihadapkan kepada pemerintah. Bahkan kadang-kadang menjadi makruh atau haram. Manakala bagi orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, kesnya wajib dihadapkan kepada pemerintah agar dihukum dengan hukuman yang sesuai sehingga masyarakat dapat menikmati keamanan dan kebaikan. Jadi ini pun tengok kepada dua situasi. Satu situasi, apabila dia dilakukan secara terang-terangan, maka wajib untuk bawa ke mahkamah. Tapi kalau dibuat secara sembunyi-sembunyi, maka dia tak wajib untuk dibawa ke mahkamah, tapi dia cukup sekadar minta ampun kepada Allah SWT. Okey, kita jawab soalan. Sedikit pandangan nikah online yang viral kini. Saya ni tak layak pun nak bagi pandangan. Saya fatwa pun saya follow ulama, saya bukan ulama, cuma sekadar satu sudut pandang, yang pandangan peribadilah, yang berdasarkan kepada situasi semasa. Kalau kesnya boleh ke tak boleh, itu selesai, ulama dah kata sah, kan. Sebab kita tengok, kalau kita tengok rujuk balik kepada rukun nikah, tak ada pun dalam rukun nikah kena jabat tangan, kan? Tak ada pun dalam rukun nikah kena bersumuka, bertentang mata di alam nyata, tak ada. Jadi maknanya settle yang tu. Dari segi sah tak sah, dia sah. Cuma nikah online ni berlaku pada masa kita sekarang, dalam tempoh PKP. Dan perlu diingat, PKP kita ni nak masuk bulan Ramadan. Dan bulan Syakban, kalau tak online pun biasa-biasa orang tak menikah.
nak masuk Ramadan ni tak digalakkan untuk kahwin. Yang sunat kahwin lepas habis Ramadan, Syawal. Tu bagus. Jadi nak masuk Ramadan ni kalau tak ada plan dari awal, tersilap hari bulan, pergi plan bulan Syakban nak kahwin, tak payahlah. Jadi tiba-tiba, ada nikah online lah, kita try nak. Yang tu tak payahlah. Jadi maksudnya, sekarang ni situasinya, kalau memang dia dah terdaftar, dah mendaftar dari dulu, dah memang tak ada pilihan, teruskanlah. Jangan batalkan niat tu. Semata-mata sebab tak dapat bersemuka, tak boleh teruskan. Tapi yang tak ada plan dari awal, tak payah mulakan. Bukan pasal online tu, sekarang isu dia nak masuk bulan Ramadan gitu. Dan nak masuk bulan Ramadan ni orang tak menikah, sebab tak digalakkan. Nanti dia punya honeymoon dalam bulan Ramadan tu kan pening, bukan pening apa, pening puasa lah, masing-masing tahulah, pernah kahwin, pernah baru kahwin kan, sekarang dah lama kahwin dah tak kisah. Jadi memang tak digalakkan kahwin nak masuk bulan Ramadan. Bukan pasal PKP, bukan pasal online dah. Jadi maknanya walaupun boleh nikah online, tapi kalau tak ada niat tak perlu teruskan. Tapi kalau memang dah dari awal dah daftar, dah plan semua, teruskanlah. Tapi yang kita katakan sebenarnya walaupun dibolehkan dari awal tu, pasal apa yang nak nikah bulan Syakban? Tu soalan dia. Kalau tak tahu ada PKP pun, pasal apa nak nikah bulan Syakban? Itu maknanya untuk yang tak ada apa-apa masalah ni, elakkan. Yang ada anak-anak dan nak kahwin tu, elakkan lah. Kahwin bulan Syakban, nak masuk Ramadan. Baik, yang kedua, Ustazah, apa beza kisah di atas dan di bawah? Sebab kedua-duanya mengaku. Baik, tadi kan poin yang ke-10 ni. Baik, dua-duanya mengaku. Kisah yang di atas, dia mengaku, kemudian Rasulullah kata dah cukup, diampunkan. Tapi kisah yang kedua, dia mengaku tapi kemudian Nabi SAW hukum. Baik. Bezanya yang atas tadi bujang, yang kedua ni muhsan. Yang kedua ni dah kahwin. Yang pertama tadi belum kahwin. Maksudnya orang bujang itu bila dia ngaku, maknanya dah cukup. Nabi SAW menganggap itu sebagai satu taubat yang memadai, apatah lagi orang tak tahu gitu. Tapi kalau orang tu dah kahwin, maka dia sebenarnya memang layak lah untuk kita katakan dihukum, direjam, sebab dia tak ada sebab pun untuk buat benda tu, untuk zina. Itu beza dia. Jadi tak sama kedua-dua kisah ni. Lagi kan maksiatnya juga dilakukan. Satu lagi yang mewajibkan untuk dihukum juga bila maksiatnya dilakukan secara terang-terangan. Baik, di sini memang dia tak sebut secara terang-terangan, tapi Nabi SAW dah pun tanya, dan kemudian Nabi tanya, kamu gila ke? Dia kata, tak, aku tak gila. Nabi tanya, kamu ni muhsan ke? Dah kahwin? Ya, aku muhsan. Jadi Nabi suruh terus bawa pergi rejam dia. Maksudnya mungkin boleh jadi dia announce kan benda ni, dia announce sebab apa dia panggil ya Rasulullah kan, aku sedang waktu dia berada di masjid, ya Rasulullah kan. Jadi maknanya ramai orang dengar kan? Jadi maknanya dia dah bagi tahu secara announcement, secara terang-terangan. Jadi dia layak juga untuk dihukum. Jadi ada beberapa sebab lah. Yang pertama yang melayakkan untuk dia dihukum ialah apabila dia melakukan maksiat tu secara terang-terangan. Cuma secara di sebaliknya tu, Nabi SAW dia tahu bahawa siapa yang di hatinya sebenarnya telah pun bertaubat, dan siapa yang sebenarnya, ada orang yang mengaku maksiat bukan atas rasa bersalah, dia rasa bangga, dan ataupun dia mengharapkan orang maafkan dia bila dia bagi tahu. Jadi maksudnya perasaan inilah yang menyebabkan dia tu memang kena hukum. Memang kena dihukum, barulah dia betul-betul taubat. Itu beza dia. Baik, soalan seterusnya, Ustazah, hukuman rejam sampai mati tak dijalankan di akhirat nanti, apa hukuman pada penzina tu? Baik, sekarang memang tidak dijalankan hukuman qisas, hukuman hudud, hukuman ta'zir, ta'zir, kita tak jalankan hukum-hukum Islam. Bila tak dijalankan, maka penzina-penzina yang ada sekarang ni, apa hukumannya di akhirat? Memang ada dijelaskan macam-macam hukuman di neraka nanti, yang sampai ada yang keluar nanah daripada kemaluannya dan sebagainya, akan ada azab dia. Yang penting sekarang ni situasinya gini, dalam bab menghukum, hukuman-hukuman rejam, hukuman sebat, ini kan bukan kemampuan kita. Ada orang yang buat
buat, ada orang berzina kemudian dia minta dihukum. Masalahnya bila tidak ada enactment yang mengizinkan, kita tak boleh nak hukum. Menteri ke siapa pun jawatan dia, kalau dia tidak ada undang-undang yang mengizinkan dia untuk buat hukuman tu, dia tak boleh nak buat. Jadi kesalahan pula kalau dia buat. Baik, dalam situasi ni, yang pertama kita, kalau kita ni yang duduk kat sini ni, yang bukan siapa-siapa ni, memang tak boleh nak buat apa-apa. Maka kalau kita tahu ada orang yang buat macam tu, maka dia tak dapat dihukum. Maka tak ada jalan lain selain dia minta ampun kepada Allah SWT. Kan? Yang pegang kuasa untuk boleh menjalankan hukuman tu lah yang akan jawab depan Allah nanti. Nak boleh jadi dia menanggung semua dosa penzina-penzina tu yang tidak dihukum. Itu dialah, biarlah, itu tanggungjawab seorang pemimpin. Baik. Sekarang ni orang yang melakukan dosa, orang yang berzina, kalau memang dia dah minta ampun dan taubat dengan sesungguh-sungguhnya, Allah lebih tahu. Dan dia boleh terlepas daripada dosa tu. Sebagaimana tadi dalam kisah yang pertama, dia minta ampun kepada Allah. Dia minta dihukum oleh Nabi SAW, kemudian Nabi lepaskan. Dan Nabi suruh dia minta ampun kepada Allah SWT. Jadi maksudnya minta ampun kalau dengan sesungguh-sungguhnya, dengan memenuhi syarat taubat nasuha, tak ada masalah. Allah ampunkan. Tak adalah azab untuk dia. Yang penting hati kita kan, waktu kita minta ampun, hati kita tu apa yang kita fikir. Waktu kita minta ampun, apa perasaan kita? Betul ke kita minta ampun? Atau sekadar kita rasa buat cukup syarat je lah, yang penting aku minta ampun. Tak. Biar datang daripada hati kita, insya-Allah Allah ampunkan. Sebab kita tak boleh pula tiba-tiba kita pergi ambil rotan bagi ke ayah kita, suruh ayah kita buat. Tak boleh. Kan? Dia boleh kena tangkap polis. Memang kita tak boleh nak buat bila kita tak ada kuasa. Itulah pentingnya kuasa dalam Islam.